Siri sains alam minda, proses pengembangan minda. Ayuh kita membuat satu perjalanan untuk kita cuba untuk mengembangkan minda. Jadi pasangkan tali pinggang kerenda anda, kita terbang ke alam minda dengan fantasinya. Saya sedang mengajak anda untuk melakukan satu proses kembangan minda. Mahunya anda mengizinkan diri untuk bersama saya meneroka alam minda untuk satu proses pengembangan minda ini bermakna anda telah membuka minda anda. Akibatnya, dengan mindset yang sedemikian, anda telah mengizinkan sekelompok sel otak ataupun neuron untuk diaktifkan yang nanti sebahagian darinya akan diisi dengan maklumat baru. Inilah yang dikatakan sebagai proses membuka minda. Kita terbang ke alam minda. Mula-mula, badan fizikal ini yang membawa anda ke mana-mana di alam nyata, di atas muka bumi dengan kenderaan. Jadi dengan tubuh fizikal ini, kita biasanya berjalan ke sana kemari di alam nyata, di atas muka bumi. Tapi bila jauh, kita gunakan kenderaan. Seperti kereta. Kalau melintasi laut, kita gunakan kapal laut ataupun kapal terbang. Anggota fizikal dan panca indera yang membawa anda melayari alam maya. Ini cerita alam maya pula. Menggunakan komputer dan internet. Ini menggunakan komputer dan internet. Jadi untuk kita masuk ke alam maya, berjalan di alam maya, iaitu alam internet, kita harus menggunakan komputer dan anggota fizikal kita lah. Nah, ini pula organ otak mengizinkan anda untuk terbang ke alam minda dengan bantuan ilmu. Jadi alam minda ni kita menggunakan otak. Dengan minda lah. Kita membuat perjalanan minda menggunakan otak. Jadi kita ada alam nyata, kita berjalan dengan badan fizikal. Alam maya, kita berjalan menggunakan komputer dan internet. Dan alam minda, kita menggunakan minda kita. Jadi ada berbeza. 3 bentuk alam yang berbeza ni. Meneroka alam minda. Dalam kita meneroka alam minda, tiada batas jarak jauh. Kita boleh ke mana sahaja. Macam kita terus boleh pergi ke cakra suria. Tiba-tiba kita boleh sampai. Jadi tak ada batasan jarak. Tak ada batasan waktu pun. Perjalanannya lebih pantas dari kelajuan cahaya. Cahaya matahari daripada matahari untuk sampai ke bumi mengambil masa 8 minit. Kita dengan alam minda, kita boleh terus ke matahari tanpa mengambil masa 8 minit. Jadi maknanya kepantasan perjalanan minda lebih pantas daripada kelajuan cahaya. Nah, itu tadi kita di alam di cakra suria. Kita boleh terus pergi ke galaksi pula. Galaksi yang jaraknya tu yang keluasannya begitu luas sekali lah. Jadi maknanya tu ni. Kalau tadi kita di alam cakra suria, kita itu di planet yang ketiga di sini, kan? Kalau kita pula di dalam galaksi, kita itu berada di sini. Matahari kita lah ni. Maknanya cakra suria kita berada di lingkungan ini. Tadi jarak matahari dengan bumi lebih kurangnya 150 juta kilometer ataupun 93 juta batu. Tapi jarak daripada matahari ni sampai kemari disebutnya 30,000 tahun cahaya. Kalau kita banding jarak daripada bumi ke matahari, jaraknya 8 minit cahaya. Jadi 8 minit banding dengan 30,000 tahun cahaya. Berapa bezanya tu jaraknya tu kan? Jauh sekali kan. Jadi kita boleh pergi begitu saja dengan minda. Jadi begitulah minda. Kita pula boleh menyelam ke alam atom. Dalam bentuk yang mikro ke mikro ke makna mengecil, alam yang kecil, alam atom kita boleh pergi dengan minda. Tapi kita harus punya ilmu atom. Kemudian kita pula boleh pergi ke zaman dahulu. Seperti ini kita patah balik ke zaman Nabi Musa AS. Ini mami Fir'aun. Itu 1250 tahun dahulu. Jadi kita boleh pergi dengan alam minda ke mana-mana tanpa ada batasan waktu, tanpa kita risau jarak jauh dan tanpa kenderaan.
Ni untuk kita nak mengembangkan minda, membuat perjalanan ini, sebelum daripada kita berjalan tu, kita cuba dulu tengok ni analogi minda saya kata. Perumpamaan Melayu mengatakan seperti katak di bawah tempurung. Pasal kita nak mengelak diri daripada kita itu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Jadi kita belajar dululah style macam mana katak bawah tempurung tu punya cerita. Sebelum kita nak terbang jauh-jauh kan, kita batal balik dulu. Kita batal balik dulu. Kasihan katak seorang diri di bawah tempurung. Tempurung pula di dalam sebuah bilik. Bilik berada di dalam sebuah rumah banglo. Banglo pula berada di sebuah kampung. Jadi katak bawah tempurung, tempurung dalam bilik, bilik dalam rumah banglo, rumah banglo dalam kampung. Macam tu. Dia angkat tempurung. Luas rupanya. Pasal dia dah nampak lebih luas. Sebelum tu dia tertutup dengan tempurung. Dia buka dinding pula, dinding bilik. Lagi luas. Pasal lingkungan dia dah dalam rumah banglo tu. Dia angkat dinding dan bumbung. Macam mana angkatnya, kalian cerita lah. Dia angkat dinding dan bumbung banglo tadi. Macam ni punya lah luas dunia ni. Pasal dah tak ada batas lah. Batasnya tu horizon lah. Itulah dia fenomena. Begitu minda teranjak dan begitu minda terkembang. Anjak tu macam mana? Kita anjakkan tempurung, kita anjakkan dinding bilik, kita anjakkan dinding dengan atap rumah. Jadi itulah namanya anjak. Bila teranjak, kita kena kutip lah maklumat tu. Luas tu pasal kita tengok luas lah. Kalau kita kejam, lepas kita buka tempurung tu, kita pun kejam. Tak jadi. Macam itulah. Jadi kita kena buka mata, kutip maklumat. Jadi inilah proses mengembangkan minda. Ini satu peringkat kembangan minda, satu peringkat kembangan minda, satu peringkat kembangan minda. Jadi ada beberapa. Yang kembangan minda yang terbesar tu apabila dinding rumah banglo dengan atapnya dibuang tu kan, terus batasannya daripada lingkungan segitu terus seluas-luasnya. Itu yang jadinya macam ni punya lah luas dunia ni. Jadi situ yang datangnya fenomena. Kita balik ni, tadi kita nak terbang kan. Kita cerita nak terbang. Bila nak terbang ni kita kena cerita orang terbang lah. Orang terbang ni kan dia jatuh. Kalau terbang dia jatuh. Ni kita cuba buat analogi lah. Kita pegang, kita tu berdiri di atas khatulistiwa, kita menghadap ke arah utara. Kemudian kita ambil batu, kita baling. Jatuh di Tropic of Cancer. Balingan pertama jatuh di Tropic of Cancer. Kemudian kita ambil batu lagi, kita baling lagi kuat lagi. Balingan kedua, jatuh di mana? Balingan kedua jatuh di garisan Arctic. Ini lagi kuat. Kita baling lagi kuat. Jadi balingan ketiga. Balingan ketiga jatuh di atas kutub utara, berbum jatuh di sini. Balingan keempat pula lebih kuat dari balingan sebelum-sebelumnya lagi. Apa jadi? Dari balingan keempat tu dia jatuh kat mana tu? Balingan tu nanti jatuhnya di mana? Jadi menjadilah objek yang dibaling pada balingan keempat tu satelit kepada bumi, berputar dan terus berputar. Ni kan tu. Dia tak boleh jadi jatuh ni. Ini kiranya dia jatuh lah. Kalau yang tadi dia jatuh di atas kutub utara. Kalau baling lagi kuat daripada situ, dia terjatuh. Tapi jatuhnya tu terus berpusing lah. Itu dia punya jatuhnya tu kan. Jadi dia terus mengorbit. Inilah. Jadi kita kalau kita nak terbang ke angkasa tu, ini kita kena faham dulu. Jadi kalau kita nak, kalau kat sana macam satelit, kita kena terbangkan, balingkan diri kita tu kuatlah sampaikan lepas kemari. Macam itulah. Ni, ayuh kita terbang ke alam. Sekarang kita menganjakkan diri kita. Kita berusaha menganjakkan diri kita dengan minda kita membawa. Kita bawa minda kita terbang ke alam angkasa. Itu anjak. Tadi sudinya kita untuk menganjak. Sekarang kita anjakkan. Maknanya kita terbang lah. Ayuh kita terbang. Itu maknanya ayuh kita anjakkan minda kita. Macam mana kita nak terbang tu? Kita naik space shuttle lah. Jadi space shuttle kan tu dibaling. Kita kat dalam tu. Kuat sampai melepasi. Maknanya balingannya lebih kuat daripada kalau dia jatuh daripada dari kutub utara. Sampai ke orbit satelit. Jadi kita pun akibatnya apa? Ini maknanya tu kita di orbit satelit lah. Lepas tu kita keluar daripada space shuttle tu. Kita terapung-apung lah. Ni kan ada wayarnya ni kan pergi kata. Tak lah ni kita terapung-apung tu. Ini sekitar 400 km di atas muka bumi.
Bila kita keadaan macam tu kan kita terapung-apung, kita tengok bumi. Nah, biasanya kita tengok bumi ni kita pakai peta. Ni contoh, ni selatan, ni apa tu Jazirah Arab, Semenanjung Arab. Ini Afrika, ini Laut Merah, ni bucu ni. Biasa kita tengok peta macam ni. Ni Ethiopia, ni Somalia gitu Tapi bila kita berada di permukaan, ada di angkasa raya macam gini ni, 400 km di atas permukaan bumi, di apa ni orbit satellite lah kata orang tu, kita tengok bumi, kita tengok macam mana? Bucu ni kita tengok macam ni. Ni gambar ni diambil daripada angkasa. Macam ni. Jadi kalau mata kita tengok macam ni lah rupa dia. Tengok tu dekat kan? Sama antara peta dengan gambar dari angkasa. Macam tu. Jadi kita macam kita tengok peta lah, kita tengok bawah tu macam tu kan. Ni kita bayang ni kita. Jangan kata orang, ni kita. Macam tu. Bila kita dah kat angkasa macam itu kan, kita gerak sana sini kebetulan kan bergantunglah kita orang mana. Macam kalau orang Malaysia sini, kalau orang Indonesia kat mana-mana lah kita tu. Jadi kita pun tengok, macam ni negara aku. Macam tu. Macam ni jiran-jiran negara-negara jiran ni kan, India sini, China sini, Jepun sini, Australia sini, Indonesia kat sini, tu Arab sini, ni Afrika, macam tu. Kemudian kita gerak lagi. Kita pergi terbang kat lebih kurang dekat Hawaii, dekat garisan tukar hari. Ni garisan tukar hari ni. Kita pun kepala kita ngalir ke sana, kaki kita ngalir ke sana, kita macam tiarap. Hadap bawah kita tu bumi. Betul-betul badan kita tu, garisan tukar hari tu betul-betul kat tengah badan kita, kat tulang belakang tu. Jadi pukul 12 malam, sebelah kanan hari Rabu, sebelah kiri hari Khamis. Macam tu lah hari dan garisan tukar hari gitu. Jadi kalau anda di sini hari Khamis, anda melintas kemari, ni dah hari Jumaat. Dia tukar hari. Dia mula hari tu daripada sini, pusing sampai sini. Macam tu. Pusing ke sana lah gitu kan. Tu dia. Kita gerak lagi ke sana. Lebih kurang dekat kutub utara. So, ni apa benda pula ni? Cantik bentuk ni. Kita pun gerak lagi. Okey, ini dia ni. Teluknya. Ni macam ada satu teluk ni. Cuba kita tengok teluk tu. Macam bentuknya macam bentuk jantung. Cuba kita zoom sikit. Zoom kat sini ni. Ni apa benda bentuk ni kan? Ini peta. Kita yang berada 400 km di atas muka bumi tu, kita pun tengok benda tu apa. Ni tadi tempatnya ni. Kita tengok benda tu apa. Itu dia tu. Pulau. Ini kepulauan Belcher yang terletak di Teluk Hudson. Di Teluk Hudson ini yang berupanya macam jantung. Bentuknya macam apa? Kalimah Allah. Putih ni salji. Yang ni awan ya. Titik-titik ni awan. Ini salji. Ini kepulauan Belcher. Dia bukan satu pulau, dia banyak. Tapi bila kita tengok tu bentuknya macam kalimah alif lam lam ha. Nampak tu? Ini rahsia yang terserit di bucu dunia. Kita buat permainan minda pula. Ni tadi ni petanya. Ni teluknya macam jantung. Ni petanya ni. Ni gambar yang kita tengok daripada angkasa raya tu. Objek ini berada di negara Kanada. Nampak ni, Kanada. Kalau kita ambil logat Melayunya, Kanada. Terletak di kepulauan Belcher. Logat Melayu kita baca. Cuba kita susun kata-kata ni. Kan ada satu objek berbentuk aneh yang mengajak kita baca satu kalimah yang bentuknya menyerupai kalimah Allah. Ia adalah kalimah suci, sesuci salji. Salji ini kan yang menyeliputinya. Ia terletak di Teluk Hudson yang bentuknya menyerupai jantung kita. Nampak tak? Ini. Jadi ni kan, ini permainan minda lah. Buatlah ayat macam mana pun. Ini saja saya buat contoh. Apakah anda berasa seronok terbang bersama saya ke alam minda ni? Ini kita terbang ke alam minda dan kita pergi angkasa raya. Ini lebih kurang kita sudah berada di 400 km dari permukaan bumi. Tak cukup 400 km. Saya nak ajak anda terbang ke 400,000 km, iaitu ke bulan pula. Kita singgah sebentar di sana. Biasanya kita tengok bulan ni macam ni. Ini bulan awal. Dalam bulan Kamariah lah. Ini separuh bulan, lebih kurang 7 hari bulan. Ini lebih kurang 10 ke 12 ke macam tu kan. Ini bulan penuh, 15 hari bulan. Biasa gitulah kita tengoknya kan. Tapi kali ni dah kita namanya kita singgah
sebentar di bulan. Kita pun duduklah tercongok dekat permukaan bulan tu. Kita pun tengoknya, seronok memandang. Ini minda yang tak kisah. Bukan kita tak perlukan oksigen, kita tak perlukan kenderaan. Minda je. Kita pun minda, kita duduklah dekat satu tempat dekat dekat permukaan bulan. Kita tengok hala ke bumi. Ini macam rupa bumi. Ini macam mana? Ini macam ni kan? Tapi kita tak boleh cakap ini 12 ke 10 hari bulan. Bukan, ini bumi. Ini bulan, ini bumi. Lain. Seronok memandang bumi dari permukaan bulan. Maka kita pun toleh-toleh lah. Kita toleh ke kiri, kita terpandang seketul batu di kiri kita. Macam kepala dinosaur je ni. Apa hal dia ada kat sini? Ni. Nampak benda macam ni kan? Jadi macam mana? Seolah-olahnya kita tu duduk dekat mana? Dekat tempat NASA Surveyor 1 pada bulan Jun 1966 tu landing, mendarat. Katalah kita tu duduknya tu, kita betul-betul dekat tempat NASA Surveyor 1 yang dihantar oleh Amerika pada Jun 1966 tu, tempat dia mendarat. Jadi gambar ni diambil oleh kamera. Batu ni berada lebih kurang beberapa kaki saja daripada kamera NASA Surveyor 1 tu. Nanti yang dapat gambar ni kan. Jadi kalau kita ni kat sini ni, kita duduk dekat sini sebelahan tu, kita tu macam dekat NASA Surveyor 1 punya tempat landing macam tu. Ini gambar adalah daripada buku The Birth of the Moon, muka surat 120. Saya hafal pun muka suratnya. Ni kat sini ada tulis ni. Apa ni? First life discovered on the moon. Ni. Pelik kan? Macam mana boleh kepala dinosaur ada dekat permukaan bulan? Pelik tak apa, memang normal. Pelik tu yang akan membawa kita jadi kembang minda. Belum dapat jawab pun dah terkembang dah minda kita. Okey, ni ceritanya. Ni berdasarkan kepada buku The Birth of the Moon, tulisan Louis A. Manson. Tapi saya kaitkan dengan ayat Quran. Dalam ayat Quran memang ada disebutkannya ni bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu. Bumi, langit tu benda yang di atas daripada bumi tu dipanggil langit. Bulan tu macam langit, kira langit jugalah. Jadi dia ni dahulu adalah satu yang padu. Jadi macam mana pula? Dan dia kata kami pisahkan antara keduanya. Macam mana proses pisahnya? Untuk bumi dengan bulan ni, kaedah pemisahannya mengikut Louis A. Manson dalam buku The Birth of the Moon tu. Dia ceritanya kira-kira 12,000 tahun dahulu ada satu bintang yang lebih besar daripada bintang matahari kita, lalu melintas, memotong matahari kita, lalu dekat celah planet Marikh dengan Jupiter. Akibatnya kan bumi sebelah dalam daripada Marikh. Akibat dia bumi ni terhenjut daripada orbit. Ini orbit je. Dia terhenjut macam tertariklah oleh graviti bintang yang besar. Ini kan graviti ni kuat. Kita tu tertarik dan sebahagian daripada badan kerak bumi ni tercabut macam ni lah, tergabung. Ini dah siapa punya badan lah ni kena tarik ni kan. Yang ini bumi punya tertarik, pum 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 ni tercabut ni kan, cabut. Tapi oleh kerana benda ni pantas, dia menjauh, sebab kesanya dia dah jauh, sempat bumi ditarik oleh graviti matahari. Kebetulan pula ada satu ketul yang terakhir lah, ketulan yang terlepas dari bumi yang terakhir tu sempat juga ditarik, pum, jadi dia tarik, jadi masuk balik ke orbit bumi, dan ketulan tu terikut, tak sempat nak cantum kemari, dia terus mengorbit. Jadilah ketulan terakhir tu bulan. Jadi bulan tu sebenarnya dulunya adalah, kalau mengikut teori ni lah, adalah bumi. Jadi dah namanya dekat bumi itu berjuta-juta tahun dahulu ada dinosaur hidup kan, dan kemudian yang dinosaur tu mati. Dan mati tu kan tertimbus tu dalam ketulan yang terakhir ni ada satu ketul kepala dinosaur. Ni kat sini. Tu yang jadi ada dekat bulan tu, kepala dinosaur. Dah Allah nak tunjukkan kepada dia kebesaran dia dalam mengaturkan segalanya ni tadi. Maka ditakdirkan NASA Surveyor 1 pada bulan Jun tahun 66 dulu landing tu, mendarat di bulan betul-betul kat sebelah tengkorak tu. Ambil gambarnya. Ni kita dapat tahulah bahawa betul lah bulan tu berasal daripada bumi. Dan kalau tidak, macam mana boleh ada kepala dinosaur dekat bulan? Macam tu. Gitu maha mengaturnya Allah supaya kita tu jadi tahu. Saya dapat tahu tu kerana saya baca buku The Birth of the Moon ni. Saya memang ada buku ni. Dan gambar tu ada dalam buku The Birth of the Moon. Muka surat 120 pun gambar yang tadi tu.
situ. Jadi daripada situ kita dapat maklumat baru tu. Jadi sebahagian daripada minda kita ataupun sel otak kita sekarang dah terisi kan. Mula kita terkejut, macam mana boleh kepala dinosaur dekat bulan? Lepas tu kita dapat maklumatnya. Jadi yang tadi tu teraktif sebahagian daripada neuron kita, kemudian diisi maklumatnya. Ni pula saya nak ajak tu tadi sekira-kira 400,000 km kan bulan berada, kita terbang ke 400,000 km daripada permukaan bumi. Sekarang saya nak ajak anda semua terbang ke 28 juta kilometer daripada bumi, sekiranya planet Marikh ni berada dekat dengan kita. Ni jarak di antara orbit ni dengan orbit ni lebih kurang 28 juta kilometer. Jadi terbang ke planet Marikh. Macam mana kita nak terbang? Kalau kita tak ada panduannya, kita tak boleh. Panduannya adalah Pathfinder mendarat pada pada bulan 7 tahun 97. Pathfinder ni probe yang dihantar oleh Amerika untuk mendarat di permukaan planet Marikh. Jadi pum jatuh mantul. Pum. Terbuka. Ni terbuka ni. Ini dia punya probe-nya lah ni. Yang terbungkus ini mantul. Ini rupanya. Dah terbuka tu macam ni lah rupa dia. Dalamnya ada satu kenderaan. Ini Pathfinder-nya ni. Ni. Dia pun turun lah. Ni kat atas tu kan ada kamera kan. Tu kan. Mata kita tu kita ganti dengan kamera tu. Jadi mata kita tu adalah mata kamera ni. Yang ni tadi ni. Jadi kita pun ambil lah gambar benda ni, kawan ni gerak-gerak macam ni, ambil gambar. Tengok permukaan Marikh, planet Marikh tu macam ni rupa dia. Macam kat permukaan bumi pula lepas hujan. Airnya kering macam ni. Macam mana ceritanya? Ni kalau nak cerita betul-betul panjang ni. Ada ceritanya. Tapi nya tak payahlah. Ni setakat cukup. Tengok. Kawan ni lalu tayar dia ni ada bekasnya. Tak pernah ada benda lalu dah kat sini kan. Inilah benda ni baru lalu ni. Ada bekasnya. Jadi macam ni lah rupa batunya. Tengok batunya pecah. Macam batu gravel tu kan. Pecah-pecah macam tu. Dia ada ceritanya. Jadi inilah rupa setidak-tidaknya bila gini kita tak pernah. Saya dulu pun tak pernah tengok macam mana lah permukaan planet Marikh ni kan. Jadi daripada koleksi gambar-gambar Viking dulu-dulu pun sebelum daripada Pathfinder ni ada beberapa probe dah turun ke planet Marikh ni. Jadi saya ada gambar-gambar tu. Jadi saya dapat membayangkan macam mana rupa permukaan planet Marikh ni tadi ni. Secara dekat ni. Banyak kalau anda nak tahu, nak tengok di dalam YouTube berlambak video yang menunjukkan macam mana permukaan planet Marikh ni. Itulah kita ni sekarang. Itu namanya perjalanan. Kita menggunakan alam maya untuk membuat perjalanan minda. Macam itulah. Jadi bila gitu minda kita pun jadinya terkembang sama. Kita terbang lagi menuju penghujung galaksi Bima Sakti Milky Way. Itu tadi kita dalam cakra suria. Sekarang tengok pantas je kita terbang terus. Bima Sakti ni macam ni lebih kurang rupa dia, digambarkan oleh artis lah. Ini pusat dia, pusat galaktik. Kita tu kat ucu sini. Kira lebih kurang 2/3 lah. Ni jarak daripada sini ke mari ni 30,000 tahun cahaya. Bayangkan jarak matahari ke bumi ni 8 minit cahaya. Ini 30,000 tahun cahaya. Berapa punya jauh. Tak boleh kalau kita nak kira kilometer, penat ngira kosongnya. Jadi sebab itu dia pakai tahun cahaya jauh. Jadi galaksi Bima Sakti ni ataupun Milky Way ni dia bentuknya spiral macam ni. Sap macam tumilium lah. Macam hurricane macam tu kan. Dia ada arm dia. Ada lengan dia. Satu daripada lengannya ni arm Orion. Orion arm. Jadi lengan Orion. Kita tu dekat situ. Ni dekat sini. Matahari kita ni dekat sini ni. Kalau ambil daripada sisi, kita lebih kurang kat sini. Lebih kurang 2/3 lah kan, dari sini ke mari ni kan, 1/3 ni kan dekat sini ni. Jadi situ. Cuba anda bayangkan ni matahari kita kat sini. Yang kita ni mengelilingi matahari macam ni. Planet-planet ni pusing macam ni. Ambil ni. Ni matahari. Kita tu mengelilingi matahari macam tu. Jadi sebelah sana ni semua malam lah kan Okey, pada bulan Disember kita berada keadaan kat sini. Malamnya ke sana. Jadi kita tu kalau ni matahari, kita dekat sini. Malamnya sebelah sana. Jadi kita malam tu kita hanya melihat bintang yang di sebelah sini. Okey, ni bulan Jun pula. Malamnya sebelah sini. Bulan Jun. Ni matahari, kita dekat sini. Malam kita tengok bintang yang ini. Mana banyak bulan bintang yang sini ke bintang pada bulan Disember ke bintang pada bulan Jun. Nah, cuba kita perhatikan. Ni bawa kemari. Bayangkan macam tu.
Jadi itulah pasal aku tak nampak banyak bintang pada bulan Disember berbanding pada bulan Jun. Ini sebabnya. Kalau anda perasan, anda perhati, pada bulan Disember tak berapa banyak bintang. Tapi bulan Jun, makoi melambak. Yang tu. Okey, sekarang itu tadi kita terbang dari sudut jarak. Jarak distance. Kita terbang pula ke jarak masa yang lampau. Kita mula dengan zaman Nabi Ibrahim, iaitu sezaman dengan Raja Namrud. Itu sekitar 2000 tahun sebelum Masihi. Ni kita tengok. Ni gambar yang ini kita rujukkan. Okey. Nah, kerusi Namrud zaman Nabi Ibrahim AS ada di Sanli Urfa, Turki. Seorang wartawan tempatan, ni wartawan tempatan berdiri di hadapan kerusi batu. Ialah dah tinggal batunya ni ajalah. Kalau dulu ada mozaiknya semualah kan, ada tilenya ke apa benda lah agaknya kot. Pasal ni kerusi siapa? Yang dikatakan sebagai kerusi singgasana Namrud. Takkan kerusi Namrud macam ni je biasanya kan. Tapi dah tanggal-tanggalan ni kan. Jadi ni tinggal batunya je kan. Kerusi singgasana Namrud di atas sebuah bukit Sanli Urfa, selatan Turki. Di kerusi inilah Namrud bertanya soalan terakhir kepada Nabi Ibrahim AS sebelum plastik atau majenik yang gundunya adalah Nabi Ibrahim dilepaskan agar Nabi Ibrahim AS terlempar di dalam gunung api yang teramat besar di bawah bukit untuk baginda dibakar. Nampak? Masa zaman Nabi Ibrahim nak dibakar tu. Jadi dah api tu terlalu besar. Nak masukkan Nabi Ibrahim macam mana? Jadi kena pakai plastik. Nabi Ibrahim jadi gundunya. Tarik getahnya tu kan. Lepaskan. Barulah Nabi Ibrahim tu terbang, lepas tu jatuh di atas unggun api itulah. Tapi sebelum ditarik tu, dia tarik sampai di sebelah. Ni gundunya sampai sini. Nabi Ibrahim tu dia bertanya, engkau mengaku tak aku ni Tuhan? Nabi Ibrahim giling kepala, lepas macam kan. Kan itu hasratnya, nak suruh Nabi Ibrahim mengaku yang Namrud tu Tuhan. Nabi Ibrahim tak kandak kan. Jadi Nabi Ibrahim pun masuk di dalam tu cerita Nabi Ibrahim. Jika Namrud duduk di kerusi ini, ni kerusi ini tu dia punya paras kerusinya macam tu. Sana penyandornya, ni tempat kerusi duduknya tu kan. Bermakna panjang kaki Namrud dari tapak kaki sini sampai ke lutut kat sini. Parah ni lah. Lutut kan, orang duduk kat kerusi kan lututnya kan rata gitu kan. Datar gitu kan. Lutut adalah setinggi wartawan tu. Ni kan kepala dia bagal. Ni kan. Kepala dia parah lutut Namrud lah. Ini bermakna ketinggian Namrud adalah 4 kali ganda kita. Macam mana nak kata 4 kali ganda? Cuba kita ni cangkung. Ni lutut kita macam ni. Lepas tu kita cangkung turun ke bawah. Punggung kita cecah dekat-dekat nak cecah lantai tu jadi kan. 2. Lepas tu punggung ni, lutut ni dekat sini. Dekat dada kita kan. Bila kita cangkung. 3. Jadi dari sini, dari sini sampai lutut 1. Dari sini sampai punggung 2. Dari sini sampai sini pegas lutut kita tu 3. Sini ke sini lebih kurang 4. Lebih kurang lah. Jadi lebih kurangnya sama dengan ketinggian Namrud. Nanti. Ini bermakna ketinggian Namrud adalah 4 kali ganda berbanding dengan kita. Itu cerita 2000 tahun dahulu. Kan 2000 tahun sebelum Masihi. Kemungkinan besar ketinggian Nabi Ibrahim lebih kurang sama dengan ketinggian Namrud. Jadi Nabi Ibrahim 2000 sebelum Masihi di selatan Turki, ketinggiannya 4 kali ganda kita. Okey, kita tengok cerita pula Nabi Musa. Nabi Musa ni sekitar 1250 sebelum Masihi. Ini Raja Namrud, Ramses II adalah Firaun sezaman Nabi Musa. Maminya ada di Museum Mesir. Ketinggiannya sama dengan kita. Kenapa? Cuba tengok ni. Ni pelancong ni kan. Ini mami Firaun. Lebih kurang kan. Dia tak adalah 2 kali ganda ke 3 kali ganda. Tak ada besar sangat ni kan. Jauh. Ini dekat. Ini pun lebih kurang. Jadi itu yang saya kata ketinggiannya sama dengan kita. Maknanya Nabi Musa AS yang hidup sezaman dengan Ramses II ni kan, Firaun tu sama tinggi dengan kita. Ini beranggapan bukan Nabi Musa dengan Firaun tu sama tinggi lah. Jadi sama dengan kita. Jadi Nabi Musa itu 1250 sebelum Masihi di Mesir. Ketinggiannya sama dengan kita. Tapi Nabi Ibrahim tadi 2000 sebelum Masihi 4 kali ganda kita. Tengok bezanya 750 tahun tapi ketinggiannya menurun 4 kali ganda. Macam itulah. Nah ni satu lagi. Ni gambar mami sekitar 1000 tahun sebelum Masihi ditemui di gurun Taklimakan barat Cina. Bila tu? Zaman Nabi Daud. Zaman Nabi Daud. Lepas Daud Sulaiman. Lepas tu bawah lagi kan. Maknanya tu tahun 1000 tahun sebelum Masihi.
Lebih kurangnya tu 1400 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Dah gini rupa pakaiannya. Pakaiannya macam ni. 1400 tahun kemudian, masa zaman Rasulullah, macam mana rupa pakaiannya? Tentu lebih elok lagi kan. Yang tu logiknya kan. Jadi daripada sini, kita menelusuri zon masa ni, kita dapat mengetahui keadaan zaman dahulu. Nah, itu yang namanya membuka minda. Kita tak pernah terfikir pun, kita tak pernah tengok pun agak-agak baju orang 1000 tahun dahulu macam mana. Nah, ni dia ni rupanya. Macam mana? Ni dah ni, mami ni. Pasal duduk dekat gurun ni, keadaan dekat gurun Taklimakan ni, dia kering. Jadinya mayat tak busuk. Itulah ceritanya. Jadi bagaimana minda anda sekarang? Setelah kita berjalan-jalan daripada daripada bumi, kita naik ke satelit, orbit satelit, ke bulan, ke planet Mars, ke galaksi, ujung galaksi, bagaimana minda anda? Senangkan diri anda dulu. Apakah anda terasa letih? Kadang-kadang memang kita buat perjalanan minda ni kadang-kadang letih. Lagi kalau tak pernah. Apakah anda berasa seronok berjalan-jalan bersama saya tadi di alam minda? Apakah ada berlaku fenomena pada diri anda? Ada tak maklumat-maklumat baru yang mengejutkan anda sampai anda jadi macam terkejut lah. Macam ni rupanya. Macam contoh, anda tak pernah tahu pun yang di atas bulan tu ada ada kepala dinosaur. Mungkin anda kalau waktu tu anda terkejut, adakah sampai kepada peringkat fenomena? Tapi setidak-tidaknya tentu mengembangkan sedikit minda anda. Macam kata galaksi. Lepas tu keadaan bintang pada bulan Jun dengan bulan Disember tu. Lepas ni nanti anda perhatilah kalau malam. Macam itulah. Lepas tu cerita pasal Nabi Musa, Nabi Ibrahim tadi tu, Nabi Daud. Macam mana? Pakaian-pakaian tu. Apakah itu semua menjadikan anda ia berupa satu maklumat baru kepada anda? Jika ianya satu maklumat baru kepada anda, pastinya akan terkembang minda anda. Kejutan-kejutan di dalam dunia. Selepas ini anda boleh terbang sendiri. Kalau minda ni tak kisahlah nak patah balik zaman dahulu ke, nak terbang ke angkasa raya ke, itu pulang. Tapi anda perlukan kenderaan tu adalah ilmu. Dan di situlah zaman sekarang ni kita ada internet. Begitu mudah untuk kita berterbang ke alam minda ni. Jadi sepatutnya orang zaman sekarang ni lebih mudah untuk membuat kembangan minda. Itu yang lebih kurangnya saya buat panduan nanti, insya-Allah masa-masa yang akan datang. Macam ni. Nanti bila ada kesempatan kita buat lagi perjalanan minda. Mungkin satu ketika nanti saya gunakan Google Earth pula, macam mana kita buat kembangan minda melalui perjalanan minda menggunakan Google Earth pula, macam mana biar minda kita terus berkembang. Hendaknya apabila kita dah membuat beberapa latihan, nanti insya-Allah lebih mudah anda untuk membuat kembangan minda secara bersendirian. Jadi jika anda suka akan video ini, sila like dan subscribe. Mudah-mudahan akan menambahkan semangat untuk saya membuat video-video yang berikutnya. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.